Tapi dia lupa. Rupanya dosa orang mengumpat, mengata ni dengan lisan, dosanya lebih besar daripada orang yang berzina. Na'udzubillahi min zalik. Tu jaga lisan, tuan-tuan. Termasuklah ni isu kita kat Malaysia yang viral, yang datangnya Maula Muhammad Amin daripada Maghribi, daripada Fes Maghribi, Morocco. Daripada Morocco, yang menyatakan bahawa dia ni keturunan Rasulullah. Dan kat situ ada dua puak berlaku tak? Tuan-tuan tak tahu tak isu ni? Ke tuan-tuan tak tahu? Ada dua puak kata betul dia keturunan Rasulullah. Yang satu kata tak, dia bukan keturunan Rasulullah, scammer. Apa pendirian kita? Apa pendirian kita? Kalau tuan-tuan tanya saya apa pendirian, saya cakap cukup apa yang dia sebut. Kita bukan orang yang ada autoriti nak sebarkan satu-satu perkara yang belum kita pasti. Kalau saya tengok bila banyak orang kata dia bukan nasab keturunan, mana dalilnya? Tengok tu keluar ulama Facebook, ulama Instagram, ulama TikTok yang cakap. Tapi ada tak kita orang yang bagi tahu tu, pergi jumpa tu Maula Muhammad Amin, tanya dia, betul dia bukan nasab Rasulullah? Tanya dia ada huraian. Kalau dusta, maka dustalah. Itu sebab kita berpegang dengan kata-kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana Imam Syafi'i bila saya dengar sabda satu berita Imam Syafi'i duduk diam, tak jadi orang yang lantas bersuara. Sebab Imam Syafi'i ambil pendekatan apa? Bila sampai satu berita pada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau cerita itu tidak benar, maka dia jadi fitnah. Kalau andai kata benar pun, orang yang menyampaikan itu adalah orang yang mengandung domba. Haza, dua-dua perkara yang dilarang dalam Islam. Jadi kalau kita nak macam mana ni, kita bukan orang yang ada autoriti untuk keluarkan satu-satu. Bayangkan tuan-tuan, ni nasab tuan-tuan sendiri. Ada orang petikai kan, contoh saya keluarga nama Muhammad Syazwan bin Yatim bin Bagong. Ada orang dia tak kenal, dia kata ustaz bukan anak Bagong, dia kata. Rasa-rasa saya terasa tak tuan-tuan? Terasa orang duk tanya pasal atuk kita. Kita duk hidup jumpa atuk kita, tapi orang kata bukan atuk kita. Kita terasa. Jadi kalau kita bukan orang yang ada autoriti, kita ambil pendekatan senyap. Tunggu para ulama negara kita, para mufti kita. Kita ada fatwa daripada setiap negeri, dan kita ada fatwa kebangsaan. Tunggu ulama kita keluar fatwa, baru kita bersuara. Ni dah orang heboh cerita, ni salah, ini salah, ini salah. Saya pun cuba cari juga mana yang kata salah, yang bukan nasab keturunan. Ambil cerita. Yang banyak cerita orang yang tak suka. Kita ni hidup tuan-tuan, semua orang suka kita ke? Tak semua orang suka kita tuan-tuan. Mesti ada orang yang tak suka kita. Orang yang suka kita, dia akan cerita baik pada kita. Orang yang tak suka kita, dia akan cerita buruk pada kita. Maka ada dua cerita. Macam Maula ni berlaku Maula yang datang kat negara kita ni, macam itulah dia berlaku. Jadi kita tengok, saya cuba ikut dia punya perkembangan. Saya tengok tak ada pun kalam dia yang menyesatkan, tak ada pun penyampaian dia yang menyimpang, tak ada pun dia kata aku datang sini nak ambil duit orang, tak ada pun dia kata siapa nak datang dalam program aku kena bayar, tak ada pun. Saya tengok tak ada, melainkan dia bawa cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraihkan bulan Rabiul Awal. Dia datang, saya tengok satu kuliah, dia kata aku datang ziarah ke Malaysia bukan nak mengajar, kerana orang alim yang ada kat Malaysia lebih alim daripada aku. Aku bukan nak ajar bab tauhid, aku bukan nak ajar bab hadis, aku bukan nak ajar bab fiqh, kerana ada orang alim lebih alim daripada aku dekat Malaysia. Aku datang untuk ziarah para alim ulama di Malaysia.
Kalaulah saya ingat dalam hati saya kata, kalaulah betul dia bukan keturunan Rasulullah, tak bergerak abuk pun nyawa kita. Nyawa kita tak bergerak tu. Kalau Allah kata mati, matilah. Hidup, hiduplah. Jadi tuan-tuan, kita ambil pendekatan. Bila ada satu fitnah berlaku, kita jadi orang yang duk tengah dengar ni, kita tak tahu sahih ataupun tidak sahih, maka asingkan diri daripada hal yang tersebut. Kita tunggu para ulama kita. Para ulama kita akan keluar hujah-hujah berkenaan dengan hal tersebut. Kita ada alim ulama. Takkan kita nak bertentangan dengan fatwa, takkan kita nak bertentangan dengan apa yang dikata oleh mufti. Itu orang yang berautoriti, bukan kita. Jadi kesian tuan-tuan. Kalau kita duk bayangkan, saya duk bayangkan gini, aku ni ada orang tiba-tiba orang datang tak kenal, dia kata, Ustaz Syazwan ni, dia ustaz, dia mengajar, bukan ada tauliah pun. Saya duk terbayang, kalau aku kena macam tu, satu orang benci aku, macam mana? Saya duk terbayang macam tu. Kalaulah benar di keturunan Rasulullah, habis. Rasulullah pernah sebut dalam hadis supaya kita ni jaga ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia salah, dia bertanggungjawab atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti berat hukuman dia di akhirat. Kita tiba kalau jenis sebarkan juga cerita, dapat serpihan, bertanggungjawab, masuk juga mahkamah. Ketika Allah panggil, contoh dekat akhirat Allah panggil tu Maula Muhammad Amin duduk dalam mahkamah Allah, panggil saksi siapa yang duk mengata dia, bagi tahu siapa yang menyokong dia. Kita ada. Kenapa ada ni? Saya pun ada share dulu. Habis kita na'udzubil. Itu. Jadi kalau kita tengok dalam hal yang ni, tuan-tuan, sebenarnya banyak benda yang lebih besar yang kita kena cari. Kita tengok dekat Malaysia ni, berapa ramai anak-anak muda yang tinggalkan sembahyang lagi. Berapa ramai anak muda yang tak tutup aurat lagi. Berapa ramai anak muda yang tak kenal siapa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang lagi tak datang dekat masjid. Mana anak muda kita? Mana penerus ni, penerus kita? Sedangkan kita tahu yang jadi penerus pada satu-satu negara ataupun negeri ataupun kawasan adalah golongan muda kita yang akan datang. Kalau tak ada golongan muda, siapa nak ganti? Itu yang kita perlu cakna dan cari. Bukan benda sikit. Lagi-lagi benda khilafiah. Saya cukup pantang benda khilafiah. Masih orang sebut Yasin lah, tahlil lah. Tu. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi kata musannaf, ini adalah suatu larangan dari Allah Ta'ala menegah hamba-hambanya yang mukmin daripada menyerupai kelakuan orang-orang yang berpecah belah dan berselisih faham dalam urusan agama dari kaum ahlil kitab, iaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka itu, dia kata kasi sambung ayat yang mana Allah sebut wa ulaika lahum azabun azim, orang yang akan mendapat azab yang besar. Jadi kita bayangkan, kita orang Melayu tuan-tuan, kita orang Melayu, kita tengok berapa daripada kita ni dah berpecah belah. Kalau kita ngaji dalam bidang agama, kita dah berpecah beberapa manhaj dah. Semua mengaku Islam. Kita kalau kita mengaji tauhid, antara disebut dalam kitab I'tiqad Ahli Sunnah yang ditulis oleh Qiyai Sirajuddin Abbas, ditulis dalam situ, kita yang mengaku Islam tu, puak-puak yang mengaku Islam tu dah banyak dah. Jabariyah mengaku Islam, Qadariyah mengaku Islam, yang Mujassimah mengaku Islam, Syiah mengaku Islam. Berapa ramai yang mengaku Islam. Itu dari segi sudut akidah kita tengok berpecah kepada beberapa manhaj. Tapi kita tengok kalau pergi sudut ibadah pun sama. Itu sebab tuan-tuan dalam bab ibadah,
bab akidah, tengok ulama kita dah pesan apa? Berpeganglah kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Selain daripada itu bertentangan dengan fatwa. Habis. Senang itu, kita orang awam, pendekatan kita itu je. Kalau orang kata, tak, saya tak ikut, saya tak ikut ulama, ulama khalaf, saya berpegang kepada akidah salafus salih, dia kata. Maka bertentangan dengan mufti. Tanya gitulah question ni. Oh, bertentangan dengan mufti. Mana betul? Dia betul ke mufti yang betul? Itu je gitu. So, kita orang awam. Bukan kita orang mengaji sungguh. Kita orang awam, kita serahkan pada mufti. Maka mufti sebut, dah diwartakan kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian bab fiqh kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain. Mana ada mazhab 4 mengikut hukum hakam dalam urusan di Malaysia. Kemudian kita berpegang kepada tasawufnya Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu ulama-ulama tasawuf kita. Maka kita ambil rujukan daripada itu. Dah selesai kita jadi orang awam. Tak payah kita nak balah. Kalau kita balah habis. Itu saya risau tuan-tuan. Baru-baru ni di masjid kami ni di Melekit Dalam, alhamdulillah dapat kami jemput Maulana Mansur. Maulana Mansur dia mudir Madrasah Seri Petaling. Kalau orang yang ikut dakwah tabligh ni, markas terbesar dekat Seri Petaling. Yang Maulana Mansur ni dapat kita panggil sebab saya kawan baik dengan menantu dia. Saya pun terkejut, orang banyak tanya, dia kata, "Ustaz, macam mana boleh panggil Maulana Mansur? Macam mana?" Saya pun cakap, tak tahu. Saya rupanya kawan dengan anak menantu dia ni, kawan dah lama. Tapi saya lupa yang dia ni rupanya menantu kepada Maulana Mansur. Bila saya tanya sahabat saya, cakap, "Cuba cerita siapa Maulana Mansur?" Bila dia cerita, tuan-tuan, dia kata Maulana Mansur ni adalah muhaddisin di Malaysia. Antara orang yang mengajar hadis dan tafsir dekat Malaysia lebih daripada 25 tahun. Habis Imam Bukhari khatam habis dah. Dan dia antara orang yang berpegang kepada berpegang ijazah hadis Imam Bukhari itu, dia pegang ijazahnya itu, silsilahnya itu sampai kepada Syekh Yasin Al-Fadhani, ulama besar hadis di Mekah Al-Mukarramah. Sampai itu dia punya silsilah dia, hadis Imam Bukhari dia. Tapi dia datang, dia kata relax je. Dia kata ni orang zaman sekarang habis-habis nak beramal mesti dia kenal mana dalil. Ni orang muhaddisin dia tanya kita gitu. Dia kata orang awam sekarang bila nak buat satu, mana dalil? Yang ni nak baca Yasin, mana dalil? Nak zikir, mana dalil? Dia kata gitu. Ni orang yang mengaji habis kitab Imam Bukhari dan beberapa hadis yang lain. Maka pakar pula dalam bidang tafsir. Buku rujukan dia buat satu buku tentang tentang darah haid wanita. Buku tu menjadi rujukan mufti-mufti di Malaysia. Bayangkan. Kita je jenis orang bawah sikit-sikit nak dalil. Habis. Ada maklum. Tapi bila dia cakap, bila kita bagi tahu apa masalah dia berlaku, dia kata masalah yang datangnya golongan-golongan sebelah yang menyebarkan akidah songsang, dia kata daripada dulu kami mengaji, dia kata, sampai yang sekarang. Itu sebab tuan-tuan kena tahu dan kena belajar ilmu tauhid, tuan-tuan. Bila kata akidah ahli sunnah wal jamaah, yang kata aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah tu apa? Jangan dengar je setiap kali Jumaat kita dengar, berpeganglah kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bila tanya apa Asy'ariyah, apa Maturidiyah, kita tak boleh jawab, tuan-tuan. Habis macam mana nak tolak akidah yang salah?
Macam mana kita nak tolak? Itu kita kena tahu apa perbahasan yang kata akidah Asy'ariyah. Yang itulah yang kita mengaji daripada kecil dulu, yang kata sifat 20, pengajian sifat 20. Itulah yang disusun oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Cuma beza itu pada beberapa sifat dari segi huraian dia. Kalau kita tahu akidah yang sebenar itu dulu, kita akan tahu akidah-akidah yang menyungsang. Barulah kita takut kita ambil ustaz ni pandai baca Al-Quran, pandai baca hadis, kita ambil dia. Al-Quran hadis ambil dia. Al-Quran hadis ambil dia. Dah, tuan-tuan, masa pengajian dengan Ustaz Don Daniel, dia kata kalau ada orang sebut, dia kata, tuan-tuan, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Ustaz Don, tinggalkan orang. Dia kata kembali tu apa? Kita daripada ulama kita dulu tak ikut Quran ke? Yang kita baca Yasin ni tak ikut Quran ke tuan-tuan? Yang kita zikir tak ikut Quran. Tapi sekarang ada orang gunakan perkataan Al-Quran dan hadis semata-mata nak menyimpangkan orang lain. Dengan apa fahaman yang dia bawa? Auzubillahi min zalik. Dia kata kembalilah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia kata kembali. Mana kita kira baca Yasin ni kira teruk lah tuan-tuan. Mana kita kumpul baca tahlil ni pun teruk lah. Ya Allah. Ustaz Don sendiri sebut tuan-tuan. Jadi kita ambil pendekatan, banyak pendekatan. Yang pertama, mengaji tuan-tuan. Jangan, kita tak ada waktu dah tuan-tuan. Anak pun dah besar-besar, tak ada nak pergi ambil hantar sekolah, bawa balik sekolah dah, kita tak ada dah. Anak dah besar-besar, ambil pendekatan ada waktu pergi mengaji. Sekarang dah ada dah rumah, dah ada mengaji ni banyak dah. Dah ada rumah mengaji Melaka. Siapa yang ikut pendekatan rumah mengaji kat Melaka ada satu Ustaz Azam, dia ajar kitab Misbahul Munir. Ikut apa saja ada yang pengajian kitab 20 ni, ngaji dulu. Kalau tak faham, ngaji lagi. Kata guru kami, kalau ngaji satu ilmu tak faham, nanti mengaji lagi biar jadi faham. Tak faham lagi, mengaji sampai jadi faham. Sampailah satu benda yang kita tak faham, insya-Allah Allah yang beri faham. Kita usaha ni dalam bidang ilmu, pergi cari, mengaji je. Tak faham, yang beri faham adalah Allah. Tu sebab ada satu qawaid dalam bidang fiqh yang dulu saya tak, bila mengaji dulu cakap apanya Allah bagi faham selepas 2 tahun. Buka balik kitab macam ni. Oh, inilah maksud dulu guru aku masuk gini. Barulah faham. Bila Allah nak bagi faham, insya-Allah Allah bagi faham. Ada orang senang pergi mengaji hari ni Allah bagi faham. Ada orang pergi hari ni, besok bagi faham. Lepas seminggu bagi faham. Ala kulli hal, jangan berhenti mengaji sampailah kita tutup mata. Kalau tak boleh selamat kita, kalau kita ni, kita takut apa? Kita ni mengaji nak selamatkan kita. Sebelum aku tutup mata, aku nak isteri aku akidahnya benar, anak aku akidahnya benar, cucu cicit aku ni bawa manhaj dan akidah yang benar. Bukan yang menyeleweng. Zaman sekarang orang malas nak beribadah. Saya akui, kita orang yang malas nak beribadah. Jadi ada aliran yang bawa kita ni mudah, tak payah nak beribadah banyak-banyak. Habis bagi salam, lepas kita ni umum bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun bagi salam, kita pun bangkit tinggalkan yang namanya sunnah selepas daripada ibadah. Kerana apa? Kerana kita ambil alasan, sebenarnya bila alasan dia ambil kata Nabi tak buat. Tengok kita betul-betul. Betul ke Nabi tak buat? Dia ambil pendekatan Nabi tak buat, dia pun tinggalkan. Sedangkan dalam kita tengok dalam kitab-kitab disebutkan Nabi lepas habis zikir mengucapkan istighfar. Kata alim ulama, kalau kita ada urusan macam mana sibuk pun, habis dia semayang, istighfar 3 kali, jangan tinggal. Barulah. Tu sebab Imam Syafi'i kata sunat bagi orang yang tiada urusan. Imam Syafi'i sebut sunat bagi orang yang tak ada apa-apa urusan.
Maka sunat ke atas dia tu apa? Duduk berzikir selepas daripada sembahyang. Tapi kalau kita memang ada kerja, habis-habis sembahyang tu, oh ya aku nak kena ambil anak dah lambat ni. Astagfirullahalazim, 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 baik jalan. Tak ada masalah. Ini bukan tak ada apa-apa. Balik tengok televisyen. Dah. Ini tuan-tuan. Kita berdepan dengan masalah ini. Jadi kalau tuan-tuan tak nampak, ngaji sungguh-sungguh tuan. Allah bagi nampak supaya kita ni dapat perbetulkan keadaan, insya-Allah. Lagi kata musannif, gambarkanlah betapa sukarnya azab dan sengsara Tuhan yang dia sendiri telah mensifatkannya sebagai azab dan sengsara yang besar itu. Renungkanlah serta carilah jalan yang boleh menyelamatkan anda daripada azab dan sengsara tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala beri rahmatnya ke atasmu, iaitu tiada lain kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan diri daripada perkara yang menyesatkan dan perbuatan bid'ah, memelihara diri dan pendapat-pendapat yang bakal membawa kepada perpecahan umat dan perselisihan antara kaum muslimin. Tu. Jadi kita nak ada satu perbezaan, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis serta ijma' dan qiyas ulama. Maka bila balik pada Al-Quran dan hadis, pergi pula orang yang menyebarkan hadis, orang yang menyebarkan ilmu daripada Al-Quran dan hadis, orang yang betul-betul amanah dalam bidang ilmu Al-Quran dan hadis, bukan orang yang ada kepentingan sesuatu dan sebagainya. Tidak, kita takut kita berpecah. Tengok je kita bulan Maulidur Rasul, dalam kan, walaupun ada perbezaan, ada ulama kata kita ni tarikh kelahiran Nabi ni ada khilaf daripada kalangan ulama. Jadi bila khilaf, orang awam jadi apa? Jadi tak perlu, kata ulama, ada waktu khilaf tak perlu pun orang awam tahu. Sebab kalau kita habis kita nak buat macam mana? Macam mana nak teguhkan kita ni Nabi lahir mana? Kitab pun tak ada. Kalau kita mengaji, jumpa satu kitab, antaranya ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Sirah. Dia sebut bila Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah selesai. Ni bila kita tengok orang kata, "Hai, ni bulan 12 Rabiul Awal ada khilaf ni." Dia bagi tahu khilaf untuk apa? Untuk confuse kan orang awam. Lah kali orang awam bila ada majlis maulid Nabi SAW, dia tak nak ni bukan betul pun lah, betul ke tarikh Maulidur Rasul. Kita dah banyak ditipu. Ditipu oleh macam-macam agenda. Itu belum jadi pergi agenda daripada orang Yahudi lagi. Kita hari Isnin orang Barat panggil apa hari Isnin? Hari Isnin lah hari yang paling palang bagi orang Barat. Orang Barat kata kalau hari Isnin cukup malas. Tapi tuan-tuan, pada hari Isnin pada di sisi Islam apa dia? Hari Nabi dilahirkan. Jadi kita pakai pendapat lagi dah hari Isnin tu hari yang paling teruk, hari yang paling malas. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin?" Kata Nabi SAW, "Hari Isnin, hari aku dilahirkan." Maka Nabi puasa. Kita pula ambil pendekatan barat. Kita pergi kerja hari Isnin, Allah malahnya nak pergi kerja. Sebab apa? Tak bangun sahur, tak puasa sunat. Cuba bangun, kalau ambil sunnah, hari-hari dah bangun, makan makanan sunnah, pagi-pagi dah sahur dah. Semangat hari ni Isnin, hari Nabi dilahirkan. Maka setiap pada hari Isnin, Nabi meraihkan hari kelahirannya. Maka aku semangat hari ni hari Isnin. Hari Isnin ni mulia kerana Nabi memuliakan hari Isnin. Habis kita. Kita cuti hari apa tuan-tuan? Hari Sabtu Ahad. Hari Sabtu Ahad hari apa? Tu hari Yahudi dan Nasrani. Hari raya dia apa? Hari Sabtu. Nasrani dia kata, Nasrani hari dia selepas daripada hari Sabtu, hari Ahad. Kita cuti hari Sabtu dan Ahad. Ada tak orang ambil benda kata, dia kata hari Jumaat. Kenapa tak pergi sembahyang Jumaat? Sebab kerja.
Kita banyak kena tipu tak? Banyak kena tipu. Ala kulihan bukan kita nak hidup, bukan kita orang tak minta. Oh tak apalah, nak tipu-tipulah. Tapi hari Jumaat aku sungguh-sungguh, sebab hari Jumaat lah hari Sayyidul Ayyam, hari yang mana Allah angkat doa kepada seluruh orang yang berdoa kepada Allah. Aku semangat hari Jumaat. Penat letih kerja macam mana pun, aku diwajibkan ke atas aku sembahyang Jumaat. Pergi pula hari Isnin, oh aku semangat ni hari Isnin, permulaan aku kerja. Hari ni hari Nabi dilahirkan. Kalau kita pandang daripada sudut Islam, kita selamat tak tuan? Selamat. Tapi kalau kita ambil pendekatan barat, dengar orang kata gitu, gini, habis. Tu sayang tuan-tuan. Dulu kita baca, duduk dalam jemaah, habis-habis zikir, lepas habis sembahyang, ulama kita imam kita ajak kita zikir ramai-ramai. Bila kita dengar satu perkataan yang kata ini tak ada pun dalam sunnah, ini tipu, orang yang bagi tahu pun tak berautoriti, kita pun ikut, kita tinggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita tinggalkan yang kata tahlil, kita tinggalkan yang namanya maulidur rasul, kita tinggalkan ni namanya serban, kita tinggalkan jubah-jubah, pergi pakai pakaian-pakaian yang orang yang bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perpecahan tuan-tuan. Doa akhir zaman inilah perpecahan yang Allah nak tahu kita. Perpecahan itu akan berlaku. Ingat tak saya pernah sebut tuan-tuan, cerita banyak ustaz-ustaz yang lain pun saya ingat pernah sebut. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik khutbah, Nabi sebut ni Islam sudah sempurna. Bila Islam, Nabi bagi tahu tentang ayat yang mana ayat Al-Quran nak bagi tahu Islam sudah sempurna dah, maka menangis Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila menangis, ditanya oleh Rasulullah, kenapa Sayyidina Umar menangis? Maka kata Sayyidina Umar, bila Rasulullah sebut agama Islam sudah sempurna, maka lepas daripada itu Islam takkan bertambah sempurna, melainkan berkurang. Kata Rasulullah betul. Ni zaman kita berlaku tak? Berlaku dah. Kita berpecah tak? Berpecah tak? Ini lagi kita nak berdepan dengan ni politik kita di Malaysia. Kita minta angkat doa tuan-tuan. Tuan-tuan, warna apa pun tuan-tuan pilih, tapi saya anjurkan tuan-tuan, malam kita angkat doa, ya Allah, kurniakan aku pemimpin yang adil. Itu kita minta. Sebab apa? Bila terangkat je pemimpin yang adil, lestarilah dunia kita, lestarilah negeri dan negara kita. Sebab apa? Kata Rasulullah, ada 3 golongan doa, bila dia berdoa pada Allah, Allah mustajab doa dia. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dimustajabkan doanya, dia ada 3 golongan, di antaranya pemimpin yang adil. Bila pemimpin yang adil diangkat doa pada Allah Subhanahu wa taala, maka nescaya Allah kabulkan. Lagi siapa? Orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya, bila dia angkat doa minta pada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah kabulkan. Jadi kita harapkan ni, kita berpecah lagi, ya Allah, habis kita ya. Jadi kita pergi malam-malam mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, minta, ya Rabb, kurniakan aku pemimpin kami ni pemimpin yang adil. Jadi tuan-tuan, kita ni sebenarnya kita sangat dianjurkan supaya banyakkan berdoa dan jangan kedekut dalam hal-hal doa. Kalau boleh tuan-tuan, malam hari kita ni sebelum sembahyang, kita ada sembahyang sunat kat rumah. Bila sembahyang sunat kat rumah, kita doa pada Allah, kita menangis pada Allah atas dosa kita, dan jangan lupa menangis juga untuk umat ini. Minta pada Allah, ya Allah, kita hina diri kita, ya Allah. Adakah disebabkan umat yang lalai disebabkan dosa aku yang banyak, ya Allah. Kita mengadu macam Allah macam tu. Allah, adakah disebabkan ni kampung aku ada berlaku maksiat, dosa dan sebagainya? Adakah disebabkan aku yang lalai, ya Allah? Minta pada Allah macam tu.
Dan kita doa pada Allah, ya Allah ampun aku, ampun keluarga aku, ampun mak ayah aku, ampun ni saudara mara aku sesama Islam, dan ampun orang yang jadi penduduk di tempat aku ni, ampunkan semua ya Allah. Sebab kita nak apa? Kita doa satu orang pada untuk satu orang, sedangkan orang tu tak tahu yang kita sedang mendoakan dia, nescaya malaikat akan mendoakan kita. Mudah-mudahan doa kita pada setiap malam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tanda sampai itu dulu. Kita akan baca yang akan datang, siapakah puak yang terselamat. Itu insya-Allah kita akan bahas berkenaan dengan akidah pada minggu yang akan datang insya-Allah. Jadi setakat itu dahulu aku qauli hadza, minta ampun, minta maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.